A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, barisan Jawatankuasa Hulu Balang AJK, penggerak aktiviti masjid, seterusnya juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Malam ini kita berada di dalam dimensi tahun baru dengan tajuk pun canggih kan, jemaah get jemaah tu kan, terperanjat pula saya tajuk macam tu kan, tapi betul lah tu kan, jemaah get jemaah. Bila masuk tahun 2023 bermakna selesailah 2022 menjadi sejarah dalam hidup kita. Tetapi dalam pengka-pengka menulis 2022 tu, tahu tak pengka, tak mahir lagi lah menulis 2022 tu, belum selesai lagi tulis itu betul-betul mahir dah 2023 kan. Jadi ayat yang biasa kita sebut tiba-tiba, tu yang ayat yang paling mahal sekali. Tiba-tiba dah 2023 ayat dia kan. Dia punya tiba-tiba tu nak tunjuk betapa tak sadar diri dia tu kan. 2022 lah dah 2023. Dan bila 2023 orang kaitkan dengan azam baru, semangat baru, target baru, niat baru, termasuklah pihak masjid kan, jemaah get jemaah. Kalau kita tengok Nabi ajar kita, Nabi beritahu tiada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi dah. Yang ada tapi Nabi mention lah kan, tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad gitu. Niat dan jihad, mana nak beritahu apa? Niat tu pun susah sebenarnya, bukan jihad tu susah. Niat tu sendiri susah, jihad nak melaksanakan apa yang diniat tu pun susah. Macam tu. Jadi makna kata cakap senang lah kan, tapi orang cakap, bercakap nak membetulkan niat tu sendiri bukan senang. Contoh bak kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, dia kata manusia tu bukan tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa orang tu kena berubah. That's okay. Contoh lah kan, contoh yang saya ambil ni menyebabkan ada beberapa orang kurang selesa lah. Contoh suruh berhenti merokok, contoh kan, kan tak selesa tu kan. Dia dah biasa merokok, orang sound ni, cuba kau bawa berhenti merokok, pahala dia tahu ada hujah tu. Imam tahu balik pada masjid elok sokok kau lah, maknanya punya hujah kan. Jadi makna kata sedangkan perubahan yang disyorkan tu perubahan yang lebih baik kan. Jadi niat dan jihad, maknanya hijrah yang nak dibuat tu buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih-lebih baik. Macam sekarang nak mengajak orang pergi ke masjid kan. Alhamdulillah malam ni tu, sebab masjid ni saya pun tak tahu macam mana dia nak bosarkan macam mana lagi, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni ramai. Kalau golak tu tak ada lah tu kan, mana tu, mana nak test tu kan, nak tengok reaksi tu kan. Kalau dia angguk macam mana betul lah tu kan, tapi kalau tergolak macam tu peranjat tu kan, mana adalah target. Saya ingat saya tahun lepas bulan 10 macam tu, saya camah di Felda Palung 14. Felda Palung Pek boleh lah sebut. Felda Palung 14 ni dia buat kempen tu, anak-anak yang bersekolah datang subuh berjemaah di masjid akan dapat duit belanja sekolah RM3 setiap seorang. Abah bising, papa pergi masjid dapat duit belanja, abah tak pergi, anak kan. Lepas tu siapa yang orang dewasa yang datang 40 hari berjemaah berturut-turut tanpa putus,
40 hari berturut-turut tanpa putus, layak untuk cabutan bertuah, menang skuter. Ni tu bukan bagi idea ni, contoh kan, jemaah get jemaah kan, dia kan contoh-contoh tu lah. Jadi saya ingat waktu saya belajar dulu, saya berguru dengan tok guru saya, tuan guru debat saya, nama dia Cik Khairul Azan bin Cik Ahmad. Dia ngajar saya pidato, dia mengajar saya debat, dia ajar saya pidato sampai saya cem kebangsaan, dia ajar saya debat sampai saya Johan debat diraja, dia ajar saya. Saya ingat kata-kata dia ni, orang Kelantan. Dia kata, aku ni belum selesai lagi, dia kata, belum selesai target dia, selagi mana dia tak boleh train. Dia pernah jadi champion, dia kata akan selesai perjuangan dia kalau dia boleh train orang lain jadi champion macam dia, begitu. Jadi mu pun kena buat benda sama, dia kata. Saya pula kenalah train anak-anak murid saya pula supaya dia jadi champion macam saya, bukan jadi champion seorang-seorang. Lepas pada saya ada orang lain juga macam tu jugalah. Saya mungkin perkaitan tu ada lah. Macam kita tengok hari ni, kita dah alhamdulillah dapat datang masjid, kita dah alhamdulillah istiqamah. Jadi sebenarnya kita kalau datang masjid ni, kita tak boleh nak lagak-lagak dah. Kita kena doa, ya Allah bagilah aku kekuatan agar aku terus pergi ke masjid, ya Allah berikanlah aku istiqamah, ya Allah. Bukan senang tuan-tuan. Orang dah selalu datang masjid, sekali tak datang lain macam ke so? Orang yang tak pernah datang masjid, malam ni datang, lain macam kan, lain macam. Kena pula kawan-kawan sound dia, tak pernah nampak, malam ni tiba nampak, birat muka kawan tu kan. Memang malam tu lah dia datang kan. Jadi malam ni tajuk ni sangat hebat, sangat baik kan. Maknanya dah banyak-banyak fikir benda tu simple tapi berat, iaitu jemaah get jemaah. Jadi makna kata tanggungjawab semua orang. Rumah ni rumah siapa? Bukan rumah kita, rumah Allah. Jadi rumah Allah jangan buat macam rumah kita. Secara sawan orang, kau pahal datang, katakan kau pahal datang. Tak adalah saja dengan Samsul debat malam ni. Dek Samsul debat kau datang. Kalau tak, memang kau tak datang kan, rumah kawan tu langsung tak datang. Jadi patutnya kita lalu kan seronok tengok kau datang malam ni. Lain kali datang lagi tahu kita datang sama-sama. Untuk makluman kau, bukan Samsul debat dia mengajar tiap-tiap malam ada kuliah sini. Ya kau? Dia pun tak tahu apa. Contohlah kan. Kan, kecuali Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad dia tak ada kuliah. Ada ke Sabtu malam Ahad kuliah? Ada kan? Ada pula malam ni ceramah khas. Kan? Biasanya ada setengah masjid tu dia memang free kan hari Sabtu malam Ahad atau Ahad malam Isnin untuk masa jemaah bersama dengan keluarga. Seolah-olah macam jemaah tu tiap-tiap malam betul lah datang masjid. Macam tu lah. Dia punya cara tu kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kalau kita tengok masjid ni tempat apa? Masjid ni tempat tumpuan pada zaman Nabi dulu. Pada zaman Nabi dulu masjid inilah tempat pentadbiran. Di sinilah tempat berbincang, tempat mendapatkan ilmu, tempat berkongsi perkara-perkara yang baik. Dan sekarang ni masjid makin berubah wajah. Dan kalau nak tengok ramai orang datang masjid ni tanpa perlu get jemaah lah kan. Kena tengok pada 3 occasion yang besar, iaitu bulan puasa, lepas tu hari Jumaat dan juga raya. 3 tu ya. Tak kisahlah raya puasa ataupun raya haji. 3 keadaan memang ramai. Puasa memang kalau kita nak tengok lah bulan puasa, sembahyang tarawih, muka yang tak pernah nampak memang kita akan nampak. Kalau kita polik dan terperanjat memang lambek lah kita tarawih kan. Muka tak pernah ni siapa ni tak ada. Sebab bulan puasa biasa muka tak pernah nampak pun nampak. Kita pun tanya bau pindah, bukan bau pindah, tak pernah datang, memang dah lama duduk sini kan. Contohlah kan. Jadi macam-macam yang diusahakan, yang dibuat kan. Termasuklah kadang-kadang setengah masjid tu diimport lah. Dia import imam luar tu punya nak bagi tarik perhatian. Tapi bulan Ramadan insya-Allah tu bulan yang paling senang sekali. Tak payah cakap sangat lah, tak payah hajak benar, memang ramai. Sebab setan pun kena ikut kan. Itu yang dia datang, dia ada yang datang tu mengaku tu. Datanglah kau, setan kurang kacau bulan ni. Dia lah mengaku tu. Maknanya dia tak datang selalu belum ni memang dengan cakap setan. Macam tu lah kira. Kan? Jadi makna kata bulan puasa kita dah biasa. Hari Jumaat biasa. Itu siap renew lah tu. Aku dah 2 kali tak datang ni, kena datang. Siap main renew pula kan. Dia kena datang minggu ni. Contohnya. Kemudian hari raya itu biasa. Hari raya pun
kadang-kadang tengok dia balik beraya kat mana, ataupun dia tak beraya, dia duduk kat taman tu. Jadi nampaklah muka dia kat masjid tu. Jadi kita kena faham bahawa nak mengajak orang ni sebab apa? Nak mengajak orang ni sebab kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan. Kita tengok salah satunya, kita tahu 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah SWT akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Itu hari lain lah kita cerita. Yang kedua, cerita tentang pemimpin yang adil ni tak semestinya Perdana Menteri, wakil rakyat, tak semestinya, termasuk ketua keluarga pun pemimpin, kan? Pemimpin yang adil, pengurusi masjid, kan? Ahli jawatan kuasa yang ada jawatan, semuanya akan dipertanggungjawabkan, kan? Dan keduanya, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah pun dapat naungan pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Macam mana pun nak cari masjid, pergilah ke Melaka, pergilah ke Johor, pergi Perak, balik ni 9, kan, sampai ke Seremban rumah anak, kan, dia tetap tanya anak, masjid jauh tak dari sini? Dia nak pergi masjid juga, dia tetap nak cari masjid. Bila orang tu hati dia terpaut pada masjid, itu salah satu golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Yang keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan bermakna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, maknanya menyembunyikan sumbangannya. Orang ni akan dapat naungan pada Allah. Bukan kata orang yang tunjuk-tunjuk tu tak baik, bukan tak baik, baik juga kalau niat dia untuk mengajak orang lain supaya sama-sama bersedekah macam dia, tu tak apa. Dan yang ketujuhnya adalah orang yang duduk bersendirian dan basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah. Jadi itu sebabnya. Poin yang pertama, nak ajak orang jemaah ni. Kenapa ajak lagi masjid? Untuk dapat naungan Allah. Melainkan kita rasa kita dah good warna dah, dan rasa dah okey dah ni, confirm syurga dah ni, tak ada siapa berani tuan-tuan, kan. Dan setakat saya cek lah, tahun 2022 belum ada dosa lagi dah. Hormat steady, kan. Rasa-rasa berani tak macam tu? Orang perempuan berani tak angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, saya tak ada dosa lagi 2022. 2023 ni baru terbuat semalam satu, dia kata. Dah taubat dah malam tadi, kata kan. Tak berani tuan-tuan, tak berani. Kita semua ada dosa. Nabi pun sebut manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Jadi maknanya yang pertama, nak mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Kemudian apa dia? Seterusnya, orang yang pergi ke masjid ni akan didoakan oleh para malaikat. Dari Al-Amash dan Abu Saleh dari Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, solat seorang lelaki berjemaah melebihi 27 darjat dari solat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Hal demikian itu kerana bila salah seorang di antara mereka berwuduk dengan memperelokkan wuduknya, lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk solat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya, dan langkah seterusnya dihapuskan kesalahannya. Langkah pertama, tinggi darjat. Langkah kedua, hapuskan dosa. Macam itulah dia berterusan, berapa langkah tu, kan. Dan hinggalah ia masuk ke masjid. Jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi mana dia berada di tempat solatnya, dan para malaikat akan mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Iaitu doanya apa? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunkanlah dia, selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Nampak tak? Makna hebat tuan-tuan. Bukan kita tak tahu. Kalau saya tanya berapa kali ganda semayang jemaah daripada semayang seorang, semua jawab 27. Tak ada yang fikir-fikir 20 lebih lah, dalam dokek-dokek 30. Tak ada teragak-agak. Semua tahu, tapi kenapa tak ramai, kan? Sebab tak nampak dengan mata hati, kan? Sebab dia nak benda-benda macam ni, isu dia adalah tu sebab Nabi sebut akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mendatangi, mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan, kata Nabi, kan? Dan sahabat tanya, kenapa macam tu?
kan? Kenapa pula macam tu? Tak ramai ke orang Islam? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan, dan dicabutkan perasaan takut di dalam hati-hati musuh Islam. Ibarat buih di lautan, kenapa pula kan? Buih kena tiup meletup, usik meletup, bergarit meletup kan? Jadi macam mana? Jadi dia kata, dia tanya kenapa keadaan macam tu? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan. Penyakit wahan apa? Cinta dunia dan takut mati. Jadi tu pun penghalang juga tu, penghalang nak datang ke masjid. Cinta dunia, takut mati. Lepas tu takut mati datang masjid kan? Ni tak, dia cinta dunia, takut dia tak sampai nanti, dia tak sampai nak menikmati dunia yang dia dah kumpulkan tu. Tu yang dia datang masjid tu kan? Dia menikmati motor bonsai, menikmati kereta, menikmati rumah bungalow, bahasa baku banglo kan? Menikmati bini kok ramai kan? Menikmati anak-anak anak pun boleh jadi hal kan? Dia anak sikit mengelak anak bah pergi jalan, bawa anak pergi jalan, bah pergi over the sea, pergi dia Sarawak over the sea. Dan jadi janji ada, jadi melayan kehendak hati dia tu, sebab dia rasa dunia ni sementara, bila lagi lah dia nak spend, dia kata spend masa, spend duit, spend dunia bersama dengan anak dia. Jadi itu sebabnya gangguan-gangguan tu, sebab orang lelaki tu kadang dia dah pakai baju pergi mana abang Haji sajid, abang Haji janji kata malam ni makan sesama, makankan siakap empek rasa kan. Jadi laki pun cakap tak yo pula lah, besok lah pergi masjid. Jadi dia pergi, dek bini lah kebetulan lawa lah pakai malam tu kan. Abang ni janji nak makankan siakap kan, lek kan. Yalah besok lah pergi masjid. Macam tak pergi. Tu tadi cerita tadi, halangan dia ada dua, hawa nafsu dan keyakinan. Maknanya hawa nafsu dia kalah, kedua tak yakin. Atau tengah siap-siap, bah gimana di masjid, abang kata nak pergi pasar malam ni. Aduh tak yo pula lah. Tak jadi baik, sebab dia anak-anak kalah, hawa nafsu dia kalah. Jadi nak lawan tu jihad dengan ilmu. Jihad ni nak kuat lah, kena kuat. Abang khabar malam ni nak makan ikan siakap empek rasa, nak makan sesama. Jangan risau, abang pergi masjid kan lama nak pun. Malam ni kalau jangan risau, kalau abang tengok Imam Sabah tu nak ke depan ni, abang pergi. Dia kata kan, kalau Imam Sabah tu lama sikit, dia kata kan. Dekat sini tak ada lah, ni tempat ke kampung-kampung banyak Imam Sabah ni nak angkat takbir pun sabar kan, macam Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tu kan, tu kan takbir tu boleh baca oleh dia. Lepas tu lama sonyap. Yang belakang lah mula dia mengumpit hidup lintas tu kan dalam belakang. Contoh kan. Jadi itu semua tu. Jadi abang kalau nampak Imam Sabah tu nak ke depan kan, abang ke depan, biar abang jadi imam. Kau jangan risau. Tak lama semayang tu. Yang sebenarnya dia nak mengalihkan perhatian isteri dia tu, biar isteri dia tu sabar. Suami pergi semayang dulu. Jadi steady lah sikit kan. Barulah steady. Suami ai macam mana pun lah ai ajak dia pergi makan, dia mesti pergi solat dulu. Puas ai goda dia, kan, baru steady kan. Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah ada jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Macam steady kan. Kena baham harimau makna steady ni, maruah jaga. Kalau setakat sikit-sikit ajak makan siakap pek rasa kenapa kan. Pergi semayang dulu, bukan lama warna pun. Anak-anak pula, bah kau nak pergi pasar malam. Kau ni pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai tu. Wah, abah pula kan, steady tak steady abah kan. Jadi anak tu nampak abah tu tak mudah diubah pendirian abah tu. Contoh abah tak perjuangan, tarik orang lain. Jadi datang ke masjid. Jadi tempat yang mana di masjid ini akan didoakan oleh para malaikat. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Dari Abdul Rahman bin Mihran,
Iaitu budak Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kalau kita berlekor-lekor kat pasar, merayau tompek kan, jadi sebenarnya masjid ni lah tompek yang paling baik sekali. Datang masjid tak ada siapa yang kusut pergi masjid tu, tak ada. Muka semua tenang je. Cuba tengok ni reaksi semua yang tengok Samsul debat malam ni. Kalau orang tu tengok pada mula sampai habis tu biasa. Yang luar biasa sikit tu, yang dia sambil tengok kejap-kejap dah lalap. Makna hebat dia sebab sambil dia dengar tu dia zikir. Tuan-tuan jangan sangka buruk nak dia zikir tu. Yang paling hebat yang ketiga, sepanjang ceramah ni zikir dia. Kan? Dia ada tu, dia ada ayat hilang ngantuk tu. Ayat tu kalau penceramah baca, sogar orang dengar tu. Dia doa hilangkan keresahan dan ngantuk. Jemaah orang yang mendengar. Ada tak orang perempuan dengan ustazah hajar dalam kuliah duha muslimat tu? Ada tak? Tak ada. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam itulah doa. Kalau baca tu tagak. Dia kalau dah ngantuk tu wabillahi taufik tagak. Udah habis kau jaga dah. Tapi saya belum baca lagi dah. Saya baru ajar pun belum baca lagi dah. Jadi tompek yang paling Allah suka adalah masjid. Jadi kenapa kita nak cari tompek lain kan? Datang masjid. Tu macam mana pun cari masjid. Pening-pening kepala datang masjid. Iya, kalau lah apalah masalah aku ni. Singgah masjid. Ambil wuduk, solat 2 rakaat, tengok macam mana. Iya tuan-tuan, kita sombong Allah Taala. Kan? Salah satu tanda orang sombong Allah Taala apa dah? Habis bagi salam berkecapui balik. Tu berkecapui. Berkecapui ni cakap orang KL berdesup lah macam tu. Habis bagi salam tu bangun dah. Sombong dengan Allah Taala. Jangan sombong-sombong Allah Taala. Bagi salam paling tidak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuci sikit hati tu. Tak ampun. Lepas tu tak dah tangan doa. Kau nak copek benar lah orang Bandatul Husnul ya kan. Kau nak copek mana ada sibuk nak kau duduk kat bandar metropolitan sebanyak ada highway suka tu kan. Sekarang komplit dah jalan kita dah. Duka dah lama dah. Suka pun sampai. Suka dan duka kan ada dua-dua tu. Kan? Paling tidak doa. Sebab apa? Minta kan Allah Taala. Ya Allah. Iya. Ya Allah. Allahumma. Kau nak copek mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Apa golak pula? Doa makan. Siapa cakap? Allahumma barik lana, Allah Taala berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami berazab api neraka. Mana makan? Doa berpuluh tahun faham tidak tu salah tu. Jangan baca kuek. Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang sebelah dengar doa makan, orang sebelah tu macam itulah. Tapi betul kau nampak lembaga lah, kau tengah malam balik kan, balik kerja tu nampak hantu tong tinggi kan. Dah baca doa Allahumma barik lana dia. Lari hantu tu. Gila betul dengan aku nak dimakan ni. Hantu pun tahu tu doa makan kalau. Kan? Hantu situ kan. Macam itulah tuan-tuan. Datang tompek yang baik, masjid ni tompek yang baik. Kan, anak-anak pula besok komih malam Jumaat ada je lagi kuliah guru-guru takmir semua hebat-hebat tu. Guru takmir lagi dahsyat, jauh dah tinggal Samsul Debat ni level bawah ni. Guru-guru takmir ni cenia semua cenia cap iyo. Tuan-tuan tak nak datanglah tuan-tuan. Saya kalau dengar kuliah dia orang tu masalah saya kena nyuruk balik tiang. Dia tak boleh nampak Samsul Debat. Samsul Debat pun ada nampak. Patut dia depan ni bukan dah mula dah. Awak nak ambil poin dia ni kan. Tentu. Jadi datanglah tompek yang baik. Kan kadang-kadang orang kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang masjid. Apa sebab nak kenduri. Itu satu hal kat tu. Lepas tu siap tanya tu, imam mana imam? Yang dia tanya imam tu. Macam mana tak bengkak imam tu kan. Imam mana imam? Imam kacik wasa tengok kan. Ni lah imam. Minta maaf lah imam, tak perasan. Imam dah panggil, kau selama ni sembahyang mana? Sini lah imam. Pula kau tak perasan lah.
Dah imam penanopan, masalah imam pula penanopan. Gila tu. Dia sound balik imam tu, imam penanopan macam penyanyi tu, dia pandang pun penonton kan, nampaklah kojo imam nak pusing belakang lah kan. Itu semua lah tu tuan-tuan. Aduh, jawab dia orang ni. Tak apalah kalau orang nak kenduri, jangan kau kalau nak kenduri memang macam tu lah. Kau dah rajin kau datang, habis kenduri mula lah kau hilang. Jangan macam tu, jangan. Sonok tengok kau datang. Nanti esok bila dah kenduri, InsyaAllah kalau esok kenduri kau tu kita orang datang. Tapi kalau apa besok dah habis kenduri, janganlah tak datang masjid dia, datanglah. Macam tu lah cakap kan dia. Kan sebab ni rumah Allah, lalu kan dia datang. Yang paling sedih tuan-tuan, berlaku di banyak keadaan, banyak kali berlaku. Bila orang sahur ni, kau kalau tak kenduri memang kau tak datang sini, memang tak ada lah dah. Apa berlaku yang paling sedih tu? Dia import pula masjid lain datang rumah dia kenduri. Tu semua lah tu. Dah bertombong kan. Dah orang masjid pula terasa kan? Masjid kita tak diajak orang luar dipanggil contoh kan. Tu semua lah tu. Ada tu kan. Lepas tu bergaduh tu kan. Berunding imam cakap macam ni lah, nak kenduri bila Khamis malam Jumaat malam tu dah ada seorang booking lah kalau ikut jadual ni. Boleh tak awak buat lambat sikit? Kita cuba buat dia lepas maghrib, awak punya kita buat lepas isyak. Boleh tak kan? Tapi lambat sikit lah. Boleh imam, tak kisahlah, janji imam datanglah dengan jemaah-jemaah. Contohlah. Malam tu target-target jamuan apa? Sama tanya pula kan. Tak ada apa tu kan. Ramailah yang marah baru-baru ni kata bila buat tahlil ni menyusahkan tuan rumah, dia kata. Siapa kata? Siapa yang membuat andaian menyusahkan tuan rumah? Kalau tuan rumah tu nak buat. Kalau tuan rumah tu tak nak buat, tak apalah, datang kat orang masjid. Kalau datang tu bagi lollipop, datang orang masjid, tak salah tu dah. Tak pernah pula orang masjid kata mesti nak naruh lauk macam mana, mesti macam mana. Tak ada, jangan buat fitnah kat masjid pula kan. Kadang-kadang orang tu tak mampu nak buat kat, boleh tak nak buat kat masjid? Boleh, imam okey je buat kat tahlil kat masjid, tak ada masalah pun kan. Jangan buat fitnah tuan kan. Kalau kita buat kenduri kat rumah kita, dua pahala yang paling besar. Pertama zikir, di man kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak kan. Zikir, sepanjang tu zikir. Dan yang kedua, pahala yang besar makan tu. Apa sebab? Sebab tuan rumah sedekah bagi ke orang. Iya kan. Itu yang ke Negeri Sembilan, kalau tuan-tuan pergi tahlil tak ada yang pendek-pendek tu kan. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Kata arwah Syekh Murtada dulu, biar dia panjang zikir baru dia berbaloi lauk kat dapur tu. Kan lauk kotam tuan-tuan, tak sampai sajuk kan. Apa dia punya tahlil tu, la ilaha illallah 33 kali, la ilaha illallah al-fatihah, dah menyongging makan kan, kan panjang zikir kan. Ke masjid tempat yang paling disukai kan. Semua kita buat benda-benda baik. Datang masjid jiwa tenang, datang masjid hati gembira, datang masjid masalah selesai. Malam ni ada orang datang masjid, dia tak ada target apa pun, datang macam biasa, tak sangka pula lah malam ni Samsul debat kot lah, tak sangka dah kan. Ada orang tu pula datang malam tu, dia ingat Samsul debat, rupa semalam dah terlopeh pula. Ada orang macam tu kan. Macam-macam tuan-tuan. Jadi datang masjid. Yang ketiga, Allah akan menyediakannya singgahan di syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah akan menyediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah siapkan tempat persinggahan kita di syurga. Allahu Akbar. Datanglah kan, datanglah ke masjid. Sebab pahala tak nampak kan. Boleh cerita 27 kali ganda daripada sembahyang seorang, tahu, tapi kenapa tak ramai? Sebab tak nampak. Cuba kalau 27 kali ganda tu tukar jadi 27 ringgit. Satu kali sembahyang berjemaah dapat 27 ringgit. Jadi kita tahu dah kan, sembahyang berjemaah 27 kali ganda pahala. Kita tak nampak. Cuba kalau 27 ringgit kan. Setiap kali bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 7 ringgit nampak dalam poket. Ui, agak-agak tak cukup tempat sembahyang. Sampai ke parking orang sembahyang agak lah. Masa tu orang mulalah bagi kan. Sebab duit tu nampak. Tapi yang Allah bagi 27 kali ganda dalam sama seorang tak nampak. Wah, itu lebih besar nilai daripada 27 ringgit ni kan. Jadi
Makna kata dia nak tengok ni, nak rasa tu dengan mata hati kita. Nampak pahala tu, dia rasa tu. Sebab apa? Ibadah ni, itu sebab kalau kita belajar mencapai kesempurnaan ibadah, macam mana nak tahu ibadah kita sempurna ke tak sempurna? Dia ada 4 perkara. Yang pertama, mesti dengan ilmu. Dia bukan main ikut-ikut. Pertama, mesti dengan ilmu. Kau tak tahu, belajar. Tak tahu, tanya. Semayang ikut, akhirnya dia kena belajar agak betul tak perbuatannya tu. Rukuk tu betul tak macam ni. Macam pagi tadi kan saya khusus umrah kan. Khusus umrah pada keluarga saya, insya-Allah bulan 2 ni akan pergi umrah. Bulan 2. Dalam apa mulai hari bulan. Jadi ramai ahli keluarga saya sebut satu sesi khas semayang dalam kapal terbang macam mana. Kan kadang-kadang buat-buat je kan. Apa tu betul tak? Semayang menghormati waktu tu apa? Kena ambil wuduk ke tak? Macam mana ni? Macam mana? Perlu menghadap kiblat ke tidak? Macam mana? Macam-macam kan. Jadi kita kenalah belajar. Yang pertama. Yang kedua, mestilah ikhlas. Bila kita beribadah ni, nak capai kesempurnaan ibadah ni, mesti ikhlas. Bukannya ada semayang malam ni dah YB datang, takkan dia tak datang. YB tak nampak ada pula cerita katakan. Dia dah biasa dengan YB tu kan. Ada sebab-sebab lain kan, ada sebab-sebab lain ataupun tak ikhlas. Semayang sebab mak mentua duduk kat rumah tu datang masjid, biar mak mentua nampak dia pergi masjid. Contohlah kan. Yang ketiga, mesti ada perubahan dan kesan pada tindak tanduk dan perangai. Maknanya kalau perangai macam tu lagi ada masalah dengan ibadah dia. Sepatutnya ibadah menjadikan dia manusia yang lebih baik. Macam mana dia main nombor main, dia semayang main nombor lagi tahu dia main nombor, tentu kan. Mana ada masalah lah dengan ibadah ni. Dulu masa PKP kan ada petak sejadah tu, ada di label petak nombor 1, 2, 3, 4 sampai belakang. Waktu maghrib dia semayang kat petak 08, waktu isyak dia semayang kat petak 23, 0823. Kono lah tu. Kan semua bodoh nombor dia kalau tu kan. Masa PKP itu kalau nombor tak tutup lah tu kan? Boleh online kan? Bayangkan tu. Jadi dah lah kono belanja lah JK masjid orang ajar tu. Contohlah kan. Jadi perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ada perubahan, dia jadi lagi lebih baik lagi. Kalau pergi umrah, dia pergi haji, tu sebab orang cakap dia bawa balik haji tu elok. Tak, memang tu sepatutnya jadi lagi baik, lagi baik macam tu. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Niat kita perbetulkan. Macam hari ni kan, kenapa kita nak jemaah ni? Sebab apa? Nak tambah pahala. Tu saham tu kan. Kita cari orang, seorang cari seorang. Dah cukup tak cukup, cari lagi beberapa orang. Terpagi jumlah kita layan geng-geng ni. Pagi-pagi tu ajak, pagi esok datang. Lepas tu ajak sarapan dengan JK masjid kan. Kalau kau ada peluang kau boleh sedekah lah. Dia pun sedekah kan. Macam hari ni kan, tanya penceramah Samsul Debat, dia gambar makan lauk apa, contohlah, barulah betul. Syekh selera pengusi ikut contoh kan. Jadi mana kata satu bentuk sedekah juga kan. Jadi bila dia dah bersedekah, dia dah bercampur JK masjid, dia pun jadi seronok. Alamak kan. Tu dia. Lepas tu besok kita dah tak ada. Kita dah dalam kubur. Tapi yang kita ajak tu masih lagi rajin pergi masjid. Orang tanya dia, susah kan nak dapat istiqamah masjid ni kan. Itulah memanglah. Saya dulu pun tak datang masjid ni. Arwahnya lah dulu yang bawa saya pergi masjid. Dulu saya ingat masjid ni kan orang tertentu boleh pergi. Saya tahu bila datang rupa-rupa JK masjid ni semua hambler. Dia kata bukan hambler bahasa baku kan. Semua merendah diri. Wah tu semua Tan Sri, datuk-datuk semua, datuk doktor semua. Iya. Saya seorang ni senior doktor SDR, saudara. Bukan senior doktor kan. Alhamdulillah lah dia orang. Saya ingat kan JK masjid ni sombong-sombong kan, sorban ni tinggi-tinggi kan, semua pakai ridak ni semua. Saya takut lah tengok dia orang ni. Apalah aku takut pula kan. Apa tu baru dia faham dengan ilmu. Dia belajar, rupanya dia pun lepas tu dia pula pakai kain ridak, contohlah kan. Dia pun cerita. Jadi cari jemaah ni sebenarnya satu pelaburan akhirat.
Kan paling tidaklah kau payah bona lah nak ngajak orang dalam rumah tu aja. Sana, pagi-pagi pergi sembahyang jemaah. Macam kita lah ajar anak kita kan. Hari-hari jom kita sembahyang jemaah ke masjid. Kojut anak tu. Kadang mak nak cakap kesian budak tu bang, kocik lagi. Lah. Masa kocik lah nak kena aja. Kanak-kanak yang umur 3-4 tahun tu paling senang nak bentuk dia pergi masjid. Nak bandingkan dengan kanak-kanak berumur 40 tahun. Susah. Yo tuan-tuan, masa tu dah koreh betul dah. Ada sebab untuk tua tu aja menonton buluh biar daripada robong tu, sebab robong tu lembut. Dah jadi buluh koreh tuan-tuan, baik meriam ya. Pemiam baik lomang dah bakar rumbanan lah, tak ada apa dah. Sekali lah pakai kan. Iya tu cakap tu. Kan? Jadi besok kita dah dalam kubur. Kita dah dalam kubur, anak tu cakap, yang esok pagi kita pergi berjemaah kat masjid nak. Abang ni tiba-tiba pula arwah dulu daripada kocik. Memang tak pernah tinggal bawa abang pergi masjid. Apa kata kita mulakan pada perkahwinan kita ni? Benar baik bang, I follow tu kan. Mengalir tak follow kan mak ayah tu. Mengalir tuan-tuan. Daripada ayat yang potang ni kita karaoke nak. Salah. Arwah ni tak pernah tinggal karaoke mampu. Tuan-tuan. Banyak li benar baik saham boleh bawa. Contohnya tadi jemaah tadi kan. Bawa keluarga kita dulu. Lepas tu cakap dengan anak kita, kau kalau datang masjid ni cuba kau ajakkan kawan kau aja yang kau pada kau huha-huha tu, geng-geng study kau, geng-geng lepak kau tu, geng-geng gamers kau tu kan, kau ajak datang ke masjid. Iyalah bah, nanti saya cakap dengan dia orang. Lepas tu ke masjid, antara waktu maghrib dengan isyak tu kau lepak lah, bincang study sikit. Tak iyo pula. Contoh banyak kan. Iyo tuan-tuan. Saya tengok dekat satu surau di Perak ni, dekat Taman Serai Murni kata silap saya, di Bagan Serai. Kawasan itu besar, dia buat gelanggang takraw 2 dengan ada meja pingpong 3. Budak-budak muda datang lah main kan. Jadi bila dia nak main takraw kat dalam tu, dia sogan lah, dia jaga aurat dalam surau. Masa tu jadi elok dah kan. Main pun elok, pergi toilet, jaga kebersihan tandas. Nampak. Lepas tu sekali-sekala tengok imam dengan jubah, jom testing pingpong. Kono budak tu terbaring budak tu nak ngajar. Imam tu nya servis boleh tahu. Kau ingat imam tak reti main pingpong kan. Contoh lah kan. Jadi banyak sebenarnya kita boleh tarik, attract orang datang kan. Contohnya macam hari ni kan, kadang-kadang apa penyebab orang kadang-kadang dia allergic datang masjid dengan surau? Dia tak boleh dengar sumbangan. Kita hari ni nak lancar ke sumbangan, dah mula dah dia tak boleh. Sedangkan itu satu peluang untuk kita. Jadi dah halang-halang sebut sumbangan ni, malam ni nak beritahu untuk makluman tuan-tuan perempuan, kita lancarkan sumbangan tabung untuk memasang penghawa dingin dekat sudut solat muslimah tu. Dia orang dah berkipih dah tu. Sian tokopung lah tu kan. Jadi kita pasanglah aircon kan. Nizah zaman dia kan, kapet dah tabah kan, sujud tabah 6 muka kan. Jadi pasang pula, kita pasang aircon sini anda tuan-tuan. Kipih bos, ilah basah kipih mak lah. Ni kipih ni tu, ni kurang-kurang 35,000 satu. 35,000. Aircon buka sejuk, pintu buka. Mak, ini sejuk sampai ke parking ni, yang main-main. Tu tuan-tuan, yang main-main. Jadi kalau jadi tuan-tuan sumbanglah tuan-tuan ya. Jangan tak bagi kan. InsyaAllah mudah-mudahan saham akhirat tuan-tuan kita bagi selagi mana orang pakai, mengalirlah pahala untuk kita ya. Kemudian apa lagi kelebihannya? Mendapat naungan Allah di akhirat tu saya dah sebut dah tadi. Kemudian mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Dari Abu Musa berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana
paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid orang yang menunggu solat hingga melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudian tidur. Maknanya orang tu pergi jalan jauh kan, pergi besar pahala. Kat rumah kan pergi semayang baring kan. Contoh kan. Jadi makna kata setiap langkah tu lagi jauh. Tu yang ada seorang sahabat tu rumah jauh, maka ditawarkanlah, nak tak kau kan beli ke Kaldai kau, biar kau naik tu tunggangan kau tu ringan sikit, ataupun kau pindah doket sikit. Tak ada, aku tak nak tu, dan aku tak sanggup, biarlah rumah aku jauh, mudah-mudahan Allah bagi aku ganjaran pahala sejauh-jauh langkah aku tu. Nabi kata memang Allah akan bagi tu dah kan. Tapi janganlah kita cuba pula daripada Gombak jalan ke sini. Itu dah sampai sini dah tak rupa orang lah tu kan, tahu kan. Bukan zaman kita dah tu kan tuan-tuan kan. Kita ni tak macam tak kuat macam sahabat tu, tak ada kuat kita terus tuan kan. Sahabat contoh paling simple kan, kita tengok sahabat bukan Nabi tu, sahabat sendiri kan, istighfar berapa kali, tahu pun 70,000 kali sehari. Kita rapik tak macam tu, tak rapik parah. 70,000 sahabat-sahabat 70,000 kali istighfar sehari. Macam mana itu? Kita imam astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Malam tu rajin pula imam 10 we. Orang belakang nama 10 pula dah. 10 dah marah kan. Sahabat 70,000 kan. Macam itulah kekuatan kan. Ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid. Ini kisah ada tadi lah kan. Dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada orang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata kepadanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Lelaki itu menjawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Itu dia kan, bagi tahu orang ni kelebihannya. Naik kereta pun ada pahala, tapi pahala naik kereta lah, bukan pahala langkah kaki tu. Melangkah daripada parking tu sebab jangan mungut jauh lah parking. Aduh kan. Kan kalau pula penceramah punya parking dah kau ambil contoh lah. Contoh kan. Jadi dah mula dia mungut. Jangan mungut. Langkahan kita tu semua kira. Tu sebab dalam rumah kan, dalam rumah kita kan kita buat ruangan solat kan. Ruangan solat, melangkah daripada bilik tidur pergi bilik nak sembahyang tu, semualah tak lagi kira tu kan. Ya. Kemudian berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Dari Utsman bin Affan dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya dan berjalan menuju solat fardu lalu dia melaksanakan bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Banyak betul kelebihan. Hujah kita nak mengajak orang jemaah ni kan, banyak pujuk dia orang datang masjid. Dengar kuliah ilmu. Kenapa pula ada orang kuliah ilmu? Ada orang ni, ada yang dia jenis pergi masjid tapi kuliah tak pernah pergi. Ada. Dia tak nak dengar lah ni. Dia kata tak perlu, dia kata. Dia boleh tengok sendiri. Sudah dia tengok sendiri kat dalam internet lah pun, sudah tak tengok. Tak tengok pun. Memang dia tak pergi kuliah ilmu, dia tak dengar kata-kata ustaz ni, dia ikut sepe dia. Ada. Ada satu hamba Allah ni, dia boleh cakap dengan menantu dia. Dia kuliah ilmu tak pergi. Bab munakahat tak nak belajar. Mengacau ya rumah tangga anak dengan menantu tu. Sudahnya dia cakap dengan menantu, dia tak ramah dengan menantu tu, dia cakap dengan anak dia, anak perempuan ni. Ayah ni sebelum ayah mati ni, ayah nak benar tengok kau bercerai dengan lelaki kau. La ilaha illallah, apa bodoh bapak macam tu. Ada tuan-tuan. Ada. Dia tak sadar tu kan, apa kerja ni buat. Macam cerita ni lah. Macam cerita sekarang ni pula heboh pula. Kita ni yang ada ilmu tuan-tuan, jangan jadi orang macam tak ada ilmu. Macam kisah Sul kan. 2-3 minggu ni memang parah lah. Saya dengan Abang Samsul Rawau pun kono
Kan orang lain yang kahwin, saya lain kono pahala pula kan. Tapi janganlah kita jadi orang macam orang lain tu tak belajar tu, biarlah dia, kita ni belajar. Jadi kalau apa, janganlah kita komen lebih-lebih, kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga orang. Apa yang digambarkan nak menyodapkan cerita. Kan dah tentulah dia nak tunjuk yang sensasi. Kan? Pasangan suami isteri ni berselisih faham. Biasalah, semua orang selisih faham. Kan? Tapi nak jadikan cerita, keluarlah orang ni macam ni, orang ni macam ni. Tapi tak semuanya tepat. Kita lah komen, sudahlah kau tak berguna, kau ni semua di balon ni. Ya, Samsul Debat yang saya tunjuk tuan. Saya Komar tunjuk kan. Bukti kan. Bayangkan tuan, bukan apa kan. Orang kadang dia dah sadap benar tuan. Bercakap kan, kadang tak kira betul salah kan. Ya, kata kan, ya, gambar saya ceramah kan. Yang depan nampaklah kan. Dulu minat sangat beliau ni, tapi sejak ada kes dengan Ira terus boikot ceramah beliau. Tak faham. Iya dah. Iya kan, orang sekarang ni parah tu. Ini satu lagi gambar saya pergi balik umrah baru ni kan, saya daripada ni dekat Jabal Sur. Ya. Perangai orang jantan duk ceramah hari pasal kahwin, lalas dia yang kahwin, tak gunanya jantan. Iyo kan, bukan saya bohong. Abang Samsul Rawah bukan. Langsung Abang Samsul Rawah tunjuk gambar 3 Samsul ni. Sekarang kau tengok dulu Samsul mana baru cakap kata. Iyo tuan, bukan bohong. Orang ingat Samsul Debat ni macam mana cerita nyondapkan cerita. Betul pun tuan. Lepas tu saya jawab balik, saya hantar, saya jawab balik ke dia kan. Kau jangan main cakap main kebang kan. Saya kata, saya tulis yang tadi yang saya kata yang kahwin tu Samsul Yusof, apa pula Samsul Debat yang kau bambit ni kan. Oh ya ke? Sorry Ustaz, salah info tu. Senang kan dia kan. Iyo tuan, kadang-kadang kematangan kita lah tu cakap kan. Bukan saya tak kisah pun orang nak cakap lah kan. Tapi kita kena fikir, kalau pun tepatlah ke orang itu kan, kau tahu ke cerita ujung pangkal kan? Kan tak tahu ujung pangkal jangan cakap. Kita tu beza, kita pergi masjid dengan orang tak pergi masjid. Kan orang pergi masjid, kita lah sama dengan orang tak berguna betul, dia tu lah masalah, entahlah, cubalah jaga sikit. Jangan, dia ada keluarga dia pun tengah bersedih ni kan. Kita pula tambah lagi kan. Janganlah. Kita tak tahu cerita. Dulu ada penceramah tu kan, heboh pasal penceramah tu. Kalau tak ada 5,000 tak datang. Kalau tak bayar ada 5,000 dia tak nak datang ceramah. Lepas tu orang pun cakap, inilah dia dilema Ustaz Sampul, dia kata. Ustaz Sampul. Yang seorang tu komen, Ustaz Sampul tu Ustaz Samsul ke dah dan pula. Kono itu kan. La ilaha illallah. Lepas tu panjanglah cerita tu. Panjang cerita tu. Tuan saya tak ada tuan. Bono ni media sosial ni memang macam tu lah kan? Tapi bila kita ni cakap tak ada lah, mana ada nengkona dia tu. Dia kalau tak bayar pun dia datang. Lepas itu tak datang lah dah kan? Macam gurau tu kan. Saya sudah pun naik balik daripada Temeloh. Lepas tu baru ni saya balik. Saya camah di Perak, saya camah di Penang, camah di Kedah, di Baling. Ni baru ni 4 hari daripada hari Selasa itu. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat saya camah di Bera, saya camah di Raup, camah di Lipis, Merapuh kan. Sempadan Gua Busang tu pagi-pagi tadi subuh baru sampai kat Seremban. Lepas itu khusus umrah. Petang tadi kat Banting. Malam ni Senia. Besok makan bosa kan. Tapi besok ceramah lagi, besok kat Kapar Kelang. Besok lepas tu dah berturut-turut berjujut tu pergi utara balik. Tentulah tuan hari-hari kan. Tak ada tuan. Orang ni ramai menuduh sah di lain-lain. Tapi kita orang masjid kena sabarlah sikit, janganlah main bantai. Video memang tak berguna, kau tak tahu, ada kata jangan macam tu kan. Tapi memang ada tuan-tuan, memang ada, tak dinafikan.
penceramah ni kan, saya pun pesan kat saya, jangan jadi macam tu kan. Ada sekali tu mak saya pun sama saya, kau di mana sekarang ni? Mak sama tu kan. Rupanya ada orang bawa cerita dengan dia kan. Dia khabar Samsul Debat ni maha bona bayar, dia tak nak datang kalau bayar sikit. Yo kau khabar. Saya pun cek balik, rupanya jawatan kuasa tu dekat satu sekolah tu, dia dah lambik jemput saya. Dia tak nak kena marah dalam mesyuarat. Dia cakap tak payah panggil lah Samsul Debat tu, mahal sangat. Dia kata wah sebenarnya dia lambik panggil, tarikh dah penuh. Dia bagi alasan jam tu. Dan fitnah. Saya ceramah kat Sarawak tu, ada orang Sarawak tu cakap, Ustaz ni masjid ni boleh bayar 800, lepas tu program kedua ni bayar 1200, program ni boleh bayar 500, program ni bayar 2000, macam-macam topik lah. Jadi total ni bayar macam ni. Macam Ustaz? Okey lah tu, saya kata. Lepas tu Ustaz, kita bagi Ustaz hotel Dormani, dia kata. Hotel Dormani kat Kuching tu memang saya suka. Hotel budget Islam, kaumeh cantik, elok, budi bahasa budak-budak dalam tu pun elok. Tapi hotel Dormani je Ustaz, okey lah tu, tapi tak ada swimming pool Ustaz. Masa bila dah nak mandi kau suruh ceramah kan? Tidur je kan. Macam tu lah. Jadi rupa-rupa ada penceramah-penceramah di Semenanjung ni, kalau pergi Sarawak hotel mesti Pullman, satu ceramah 7,000. Aduh, uyo kau. Tu saya tak tahu lah tuan-tuan, saya tak tahu lah sebut nama tapi ada yang macam tu. Mungkin dia lain ilmu, lain dia jenis berjalan atas air ni, dia saya tak boleh nak lawan lah tu kan, macam tu tuan-tuan kan. Jadi okey, sambung tadi. Jadi jemaah apa lagi kelebihannya? Kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Apa ada kelebihan saf pertama? Seandainya manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentu mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah ini solat isyak dan subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan tu. Hebat tak hebat kan? Kalau orang tahulah, panggilan solat saf pertama, tentulah dia akan, kalau boleh mengundi dia mengundilah, yang penting dia dapat saf pertama. Tapi nak duduk saf pertama kena ke depan lah kan, kena pula dah lah depan belakang imam nak tu. Jangan main-main tuan-tuan. Buat malam tu Allah uji imam tu. Yang belakang tu yang mendapat akibat yang main-main. Allah uji lah imam malam tu, kelabu lah, dia tak nampak lah ayat malam tu. Allazi dah tak jumpa ayat dah. Yang belakang kau nak tolong. Nak duduk saf pertama, belakang sama merabur macam mana? Kawan sekolah tu kena tolonglah. Kawan yang belakang, siapa suruh baca panjang? Dah salah memang baca panjang pula kan. Dia ni kan. Itulah tu. Konolah belajar. Kono belajar cantik toluk, pantai landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dado. Tak tahu belajar kan? Tak tahu belajar. Samsul Debat pun belajar tuan, tanyalah orang yang tahu kan. Kalau kita tak tahu, tanyalah orang yang tahu. Yo tuan, kadang kita main belasah kan. Tu sebab cari jemaah. Tengok kita sonok ni kan, masjid besar-besar cantik-cantiknya kan. Tapi kita naklah mengimarahkannya, menghidupkannya dengan meramaikan. Ajak orang datang ramai-ramai. Siapa yang datang ni, inilah jawapannya. Kebahagiaan kan, sinilah tuan. Nak cari bahagia lah, datang masjid. Bukan ke tempat lain lah. Orang luar tu dia lain, dia cari bahagia, dia pergi taman tema. Dia tak tahu lagi meraban belotak tu pergi taman tema tu. Datang sini tenang. Jumpa imam, minta tolong imam, apa pandangan imam? Imam pun bagi pandangan macam ni. Tenang. Iya tuan kan. Itulah susah tuan kan. Kerana hari ni manusia ni, itu sebabnya disebutkan dalam Al-Quran tu, Allah Ta'ala begitu, surah Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala begitu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Dah sebut kan?
kan. Yo, kita ni melampaui batas kan, mai. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, apa yang orang tak buat kan. Kalau mengutuk tu, mengutuk memang sehabis-habis kutuk tu, macam tak cukup tanah dah. Cuba tengok Pelan Raya itu. Ni bukan cerita politik lah, kita ambil sikit lah cerita je kan. Mengutuk 2 minggu dikutuk kawan, di bambu kawan tu sepanjang tempoh kempen. Habis pilihan Raya, dia dopo tangan sahabat dengan hamba cakap ni. Itulah dia politik tuan-tuan. Dia cakap apa? Saya tak cakap sesiapa tau, ni contoh. Orang ni pangkahnya tak nak dia, orang ni pangkahnya tak nak dia, dua-dua dapat. Dia cakap apa? Tu lah sekarang boleh macam beli barang lah, pilih rupa tak tahulah dapat free gift macam tu lagi. Yang faham, tak faham sudah. Itulah. Iya tu sebab kan. Jadi makna apa? Pengajaran apa? Jangan gaduh, tak usah melampau-lampau nak kita ni. Semua benda melampau. Melawan jangan jiran-jiran tak bertegur siapa, bergaduh. Melampau. Sedangkan silaturahim nak kena jaga. Baiklah. Dan cerita yang budak tu disepak ayah bahan, terbalik ayah tu, la ilaha illallah, melampau tu kan. Mendera anak OKU tu, kita tengok tu kan, tak melampaui batas ke manusia ni, melampaui batas. Borok pun sayang kan nak tarik lagi kita benda borok apa kan. Jiran sebelah rumah patutnya bertegur siapa? Dekat Putrajaya dah seminggu mati dalam rumah, busuk baru tahu. Macam mana? Tak akan melampaui batas. Melampaui batas kan. Tu belum cerita lagi dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang kan lah, nak jadi perempuan pula dia. Tak akan melampau. Kek lain elok pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokuk. Yang terbaru tu pula perempuan pula pakai ihram. La ilaha illallah. Macam mana cakap? Tu yang tadi sebut tadi kan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah sambung ayat tu, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Macam itulah nak ajak orang pergi masjid. Aku ni banyak dosa, aku ni banyak salah. Betul, datang masjid. You are welcome, please. Oh, tuan-tuan, mana tulisan on? Cakap orang putih lah. You are welcome. Yang datang, jangan fikir-fikir datang masjid. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab seolah-olah rasa ada lagi besar pada Allah menyebabkan dia tak datang beribadah. Tu sebab kena datang. Kan aku pergi masjid, kau orang cakap apa pula? Dulik kan kau cakap apa? Orang nak cakap-cakap lah kan? Yang penting kita tahu datang, kita nak menyerah diri kita pada Allah Ta'ala. Macam tu kan datang. Pujuklah tuan-tuan, jemaah, get jemaah. Malam ni cari kan, seberapa ramai yang boleh kita carilah tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh macam kita tengoklah dalam bab kita meraihkan orang-orang yang nak masuk Islam kan. Abang Adam Kori, kau nak tak Abang Adam Kori yang dulu penari AF dulu, yang berlakon jadi lah Dragon tu lah kan, contoh sebut Dragon ramai kau nak kan, dia berlakon gangster Cina tu kan. Dalam tempoh dia masuk Islam daripada tahun 2012 bayangkan dalam tempoh tu sampai sekarang dia telah mengislamkan lebih 17 orang sahabatnya. Kita yang dah berpuluh tahun Islam ni seko pun tak dapat. Seko pula, seorang pun tak dapat. Contohlah kan. Maknanya macam mana? Usaha dia tu nak menarik orang kepada Islam. Kita bukan suruh tarik Islam. Nak tarik Islam tu datang masjid. Ringan masjid patutlah. Tapi boleh diusahakan. Gunakanlah kebijaksanaan kita, sebab itu adalah merupakan manifesto
gagasan yang pertama dan utama masjid ini untuk tahun 2023 ni. Sebab kita nak menafikan hakikat orang menyatakan baik masjid besar-besar tapi orang tak ada. Tapi kita buktikan sebenarnya masih ramai yang memang hatinya terpaut pada masjid untuk dapatkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, so cukuplah tu. Saya faham signal tu. Cara-cara duduk bergalih-galih itu, kaki bajak menunjuk, bajak kotuk lutut tu saya faham. Bukan saya tak faham tu kan. InsyaAllah saya ni seorang penceramah yang sangat memahami kehendak audiennya. Jadi cukuplah tu tuan-tuan. Mbak kata orang kan, cantik dipandang rumah penghulu, ke itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Selagi boleh kita tarik jemaah ni, kita tariklah jemaah seramai-ramai. Ya, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak masjid menjemput rasul nak junjung. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu mencegah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.